kita buka majlis jamu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang bahagia ini dapat bersama-sama kita hadir. Sama-sama kita hadir rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita solat subuh secara berjemaah, dan kemudian kita teruskan dengan hadiri majlis Al-Quran, majlis ilmu, yang mana kita bersama-sama mentadabburi Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka membaca ayat-ayat Quran, yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling belajar di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turunnya ketenangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah wa khuffathumul malaikah, kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat yang mulia. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilimpahi dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan disebutkan nama-namanya, nama-nama orang-orang yang hadir majlis Al-Quran ini di kalangan para malaikat yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, memuliakan sesiapa pun hamba-hambanya yang mahu hadir ke majlis Al-Quran, mahu hadir dalam majlis ilmu yang mana di dalamnya kita belajar Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-puan dan rahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung kajian tadabbur Al-Quran kita, surah At-Takwir. Surah At-Takwir, boleh buka surah At-Takwir, kita sambung bahagian yang kedua dalam surah At-Takwir. Jadi dalam surah At-Takwir ini dia terbahagi pada dua bahagian. Kalau yang minggu yang lalu kita dah bahaskan bahagian yang pertama, daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-14. Yang mana bahagian yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat dan juga kedahsyatannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah kehancuran hari kiamat, kehancuran bumi, dikisahkan pula tentang kebangkitan manusia. Kemudian ketika dibangkitkan manusia, disoal, ditanya, ditimbang amalannya, kemudian dilihat segala apa dahulu yang pernah dilakukannya. Ketika itulah wa idzas suhufu nusyirat, masing-masing manusia mendapat kitab amalnya, ada yang mendapat sebelah kanan, ada yang mendapat sebelah kiri. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan ketika itu
langit dilenyapkan dan neraka jahim dinyalakan, syurga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, dan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kemudian kita masuk bahagian yang kedua, insya-Allah. Masuk bahagian yang kedua dimulakan dengan ayat ke-15 hingga ayat yang ke-29. InsyaAllah kita baca terlebih dahulu. Boleh buka surah At-Takwir ayat 15 hingga ayat yang ke-29. InsyaAllah saya bacakan, kemudian yang lain boleh ikut ulang bacaan saya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Jadi bahagian yang kedua ini
setelah bahagian yang pertama Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kejadian hari kiamat, peristiwa-peristiwanya. Bahagian yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sumpah untuk menetapkan kebenaran wahyu Al-Quran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahagian yang kedua ini Allah mulakan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan bintang. Kita lihat, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Apa yang dimaksud dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bil khunnas. Al khunnas ini adalah bintang-bintang yang khanis, ataupun disebutkan di sini yang bersembunyi. Yang mana bintang ini kadang ada, kadang hilang, kadang mengerut, kadang bersembunyi, kadang nampak dan kadang hilang. Ini al-khunnas. Al-jawaril kunnas, yakni bintang yang beredar, berrotasi, berputar bersama matahari dan bulan, kemudian terbenam. Maksudnya bintang ini Allah bersumpah dengan apa? Dengan bintang. Dengan bintang yang kadang-kala nampak, kadang-kala hilang. Kemudian dengan bintang yang ada orbit peredarannya. Ada di sini ada pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai bintang? Setelah ini kita akan lihat apa kaitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang bintang. Al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah larut dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Demi malam apabila datang dengan kegelapannya, ataupun demi malam yang hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh ketika fajarnya mulai menyingsing, ataupun ketika subuhnya datang menjelang. 4 ayat ini Allah bersumpah tentang bintang. Tentang bintang yang mana bintang ini di waktu malam kelihatan dan kemudian ada waktunya hilang. Semakin dalamnya, semakin berlalunya malam, wal laili idza as'as, malam yang semakin menghilang, maka bintang pun akhirnya tidak kelihatan. Kemudian semakin datangnya subuh, bintang itu semakin tidak dinampak, nampak. Kenapa kaitan? Apa kaitannya dengan bintang di sini? Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sekali lagi, ketika Allah bersumpah, ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan, Allah nak tekankan dengan apa yang Allah sumpah. Jadi kenapa dengan bintang? Bintang inilah yang menjadi kepercayaan, menjadi kefahaman, menjadi pegangan karun orang-orang musyrikin Mekah ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ingin menegur dan menghina orang-orang musyrik yang mana ketika itu mereka ini percaya kepada tukang tilik ataupun al-kahin. Yang mana zaman dahulu, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum ini disebarkan Islam, jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, mereka ini banyak berpegang dengan tukang dukun, kahin. Yang mana kahin ini dapat berita, dapat
informasi daripada jin-jin dan syaitan. Dan jin-jin dan syaitan ini dari mana dapatkan informasinya ataupun dapatkan berita-beritanya? Dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna maqa'ida lis-sam'. Sesungguhnya dahulu kami ini jin sebutkan dahulu kami ada tempat duduk di mana di langit ini untuk kami mendengar berita daripada langit. Kemudian berita-berita itulah yang dia sampaikan kepada para dukun, para bomoh ketika itu, dan bomoh ini sampaikan pula kepada orang-orang Arab musyrik, kepada manusia, tilikan, ramalan dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi pegangan selama semasa itu, yang mana mereka percaya kepada ramalan perbintangan dan sebagainya. Dan juga tentang kepercayaan, kalau zaman dahulu maksudnya percaya, rasanya sampai sekarang ada orang lagi masih percaya tentang bintang yang membawa tuah, bintang yang membawa sial, kemudian ada percaya siapa yang lahir bulan sekian-sekian, ada bintang Sagittarius lah, bintang Leo lah, bintang apa lagi, dan percaya ini sekian-sekian ada sifat-sifatnya, siapa yang lahir bulan ini sekian-sekian, ada ramalan-ramalan perbintangan, horoskop, ada yang masih percaya. Dan itu menjadi amalan dan menjadi pegangan ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menempelak, dan nanti Allah bandingkan dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Yang mana kemudian Allah sebutkan innahu, tentang Al-Quran pula ayat yang ke-19 Allah sebutkan innahu laqawlu rasulin karim. Ini yang menjadi maksud ataupun jawabul qasam, maksud daripada sumpah. Setelah Allah bersumpah tentang langit, tentang bintang-bintang, tentang malam yang semakin menghilang, tentang subuh yang menyingsing, subuh yang datang, Allah beritahu apa yang Allah nak tekankan, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Setelah datangnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Al-Quran, dan apa respon orang-orang musyrik, orang-orang Mekah ketika Nabi menyampaikan dakwahnya? Mereka beranggapan bahawa ini sama saja, Muhammad sama saja seperti tukang bomoh kami, kahin-kahin kami. Kahin bahasa Arab maksudnya bomoh-bomoh ataupun tukang ramal, dukun, yang mana mendapat informasi, mendapat maklumat daripada jin, menilik daripada bintang dan sebagainya. Mereka menganggap bahawa tidak ada bezanya. Oleh itu mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang ingkar, ada yang tidak mahu taat, ada yang tidak mahu mendengar. Kerana kebiasaan mereka ketika itu, pegangan mereka, panduan mereka melihat kepada siapa? Melihat kepada bintang dan berpegang kepada pendapat tukang kahin. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah sebutkan bahawa keyakinan pegangan yang kalian pegang selama ini nak dibandingkan dengan Al-Quran, satu bandingan yang sangat jauh sekali. Yang mana kalian berpegang kepada bintang, yang mana bintang itu tidak selamanya kekal. Bila datangnya malam, bila malam semakin gelap, semakin menghilang,
disebutkan wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ketika malam semakin menghilang dan subuh pun menyingsing, apa yang terjadi ketika itu? Maksudnya bintang dah si kelihatan lagi. Maksudnya apa yang menjadi panduan kamu, apa yang menjadi pegangan kamu itu tidak selama-lamanya dan hilang. Bila datangnya sinar cahaya matahari, bila berlalunya malam, maka bintang itu hilang. Kemana pegangan kamu? Di mana kamu ingin mengambil petunjuk? Kepada mereka yang dahulu berpegang kepada ramalan perbintangan, kepada kahin-kahin ini, dukun, para dukun ini. Maka Allah bandingkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Dan Allah nak tekan bahawa Al-Quran inilah disampaikan oleh Rasul, utusan yang mulia, yakni siapa? Jibril alaihissalam. Dan ucapan yang disampaikan melalui Jibril yang mulia di sisi Allah. Jibril membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Al-Quran ini bukanlah ucapan manusia. Al-Quran ini bukanlah yang disampaikan oleh Nabi tadi, bukanlah seperti para dukun-dukun tadi yang mendapat informasi daripada jin-jin, yang mendapat ramalan-ramalan daripada melihat kepada bintang, jauh sekali. Tetapi Al-Quran inilah qaulu rasulun karim, adalah apa? Qaul ataupun ucapan, bukannya disebutkan di sini qaul ya, maksudnya bukan ucapan Jibril, tapi yang dibawa oleh Jibril, kalamullah yang dibawa oleh Jibril. Rasul di sini maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Melalui malaikat Jibril. Rasulun Karim. Dan malaikat Jibril disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang mulia. Jadi Al-Quran bukanlah ucapan manusia biasa, bukanlah yang dibawa oleh para dukun seperti yang mereka dahulu percaya, seperti orang-orang musyrik percaya. Allah tekan bahawa Al-Quran kalamullah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan siapa Jibril? Jibril adalah malaikat yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifatkan apa sahaja sifat malaikat ini. Jibril, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy, muta'in thumma amin, yang di sana di alam malaikat, malaikat Jibril ini ditaati dan juga dipercaya. Inilah 4 sifat lain daripada Jibril alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membandingkan malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran ini dengan siapa? Dengan dukun-dukun yang mereka percaya tadi. Dengan para bomoh-bomoh yang mereka percaya tadi, yang membawa berita, membawa ramalan perbintangan, yang membawa info-info tadi, yang berpegang kepada bintang tadi. Allah bandingkan dengan Jibril yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu. Apa bandingannya? Allah sebut Jibril yang pertama tadi, Karim, Rasulun Karim, utusan yang mulia. Kenapa dia mulia? Ada berapa lagi sifatnya? Muta'in samma amin, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Yang pertama, dia memiliki kekuatan.
Allah sifatkan Jibril yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, sifat yang pertama tadi kuat. Kenapa pentingnya sifat ini? Kerana Jibril yang dibawa satu berita yang sangat besar, wahyu Al-Quran. Dengan kekuatannya tadi, dia mampu menjaga, membawa wahyu tadi, kalamullah tadi, qaul tadi, membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada gangguan, tanpa ada yang menghalangnya di tepi jalan. Sepanjang perjalanan penurunan wahyu tadi, ini Jibril ini malaikat penghulu segala malaikat. Dan kita sebutkan dalam sebuah hadis ada berapa? Ada 600 sayap Jibril. Kita tidak bayangkan berapa besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Sangat kuat. Kemudian juga disebutkan zi quwwatin, ini kekuatan apa? Dia mempunyai kekuatan hafalan dan sempurna dalam penyampaiannya. Maksudnya apa? Malaikat Jibril, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan. Betapa kuatnya hafalan malaikat Jibril alaihissalam. Zi quwwatin. Berbanding dengan para dukun, para bongoh-bongoh tadi yang menyampaikan ramalan, menyampaikan ajaran-ajaran tentang perbintangan, ajaran-ajaran yang menyeleweng tadi. Sifat mereka kadang menipu, kadang membawa perkara yang salah. Jauh sekali dengan Jibril alaihissalam. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di dekatnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat Jibril. Muta'in samma amin. Mempunyai derajat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditaati di kalangan para malaikat. Mereka bertanya kepadanya dan mentaatinya. Dia termasuk pemimpin malaikat yang mulia, dipercayai, dimuliakan. Jadi Jibril alaihissalam ini penghulu segala malaikat. Oleh itu dikabarkan ketika Lailatul Qadr, tanazzalul malaikati warruh, ketika mana turunnya malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, diikuti oleh para malaikat-malaikat yang lain. Biasa kalau orang besar, big boss, biasa kalau jalan ada pengikutnya di belakang. Ada yang selalu mengiringinya. Kerana apa? Kerana hormat, kerana percaya dengan pemimpin, dengan bos ni. Jadi malaikat Jibril inilah penghulu segala malaikat, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat duduknya dekat dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kekuatan dalam fiziknya, mempunyai kekuatan dalam hafalannya, dan mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan Jibril dengan sifat-sifat seperti inilah yang dipercayakan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu dan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada satu berita yang penting, kadang kalau kita nak sampaikan, nak pastikan ia sampai, kita nak ada satu perkara yang penting, kadang kita beri sebarangan. Dan kalau kita ada barang yang penting untuk kita post, kita cari mana yang terpercaya,
supaya sampai kepada pemiliknya. Ataupun kalau kita ada sesuatu yang nak kirimkan, sesuatu yang kita nak sampaikan, kadang kita lantik seseorang yang kita percaya, aku nak tolong minta kau sampaikan ini kepada si fulan. Kita percaya dengan dia, dengan sifat-sifatnya, akhirnya dipilih. Ada orang-orang special, orang kata dipilih untuk membawa pesan. Dan dalam hal Al-Quran itu diturunkan, Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga kesucian, keabsahan Al-Quranul Karim. Nak pastikan bahawa Al-Quran tadi, kita tahu Al-Quran ni diturunkan melalui langit dunia, daripada Baitul Aziz, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian daripada langit dunia tadi kepada Nabi Muhammad SAW secara bergilir-gilir, secara berperingkat. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihissalam. Allah nak sebutkan Al-Quran ini bukan sahaja isinya mulia, bukan sahaja Al-Quran itu kalam yang mulia, yang agung, tetapi yang bawa pun Allah nak pastikan yang bawa Al-Quran itu adalah orang yang terpercaya, yang mulia, yang kuat. Sehingga Al-Quran yang dibawa tadi, wahyu yang dibawa tadi, betul-betul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Jibril alaihissalam, disifati dengan amin, yang terpercaya. Ini adalah pengakuan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya dari kalangan malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakui hamba dan rasulnya dari kalangan manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat malaikat, sifat-sifat malaikat Jibril, Allah pula menyebutkan pula sifat rasul yang menjadi tujuan wahyu. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang yang gila. Wa ma sahibukum bimajnun, maksudnya wahai sekalian penduduk Mekah, Muhammad itu bukanlah gila seperti yang kalian sangka. Penyebutan dengan menggunakan kata sahibah ataupun sahabat menunjukkan bahawa mereka sebenarnya, mereka lah yang paling mengetahui tentang diri Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu, mereka kenal Nabi. Orang-orang musyrik Mekah tadi, mereka kenal dengan Nabi, sahibukum. Mereka tahu tentang Nabi itu siapa. Mereka tahu bahawa Nabi lah manusia yang paling berakal, yang paling sempurna. Tapi kerana berbezaan, kerana Nabi menyampaikan risalah ini, menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka sebutkan Nabi sebagai tukang sihir, sebagai kahin, bomoh, sebagai dukun dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut bukanlah Muhammad itu orang yang gila seperti yang kalian sangka, dan sebenarnya kalian tahu tentang siapa Muhammad kerana kalianlah sahibah yang paling dekat dengan mereka. Kalianlah yang bersama dengan Muhammad, Nabi Muhammad SAW daripada kecil sehingga dia besar. Kalian tahu siapa Muhammad, dan dia bukanlah orang yang seperti yang kalian anggap, orang yang gila seperti yang kalian anggap. Wa ma sahibukum bimajnun, seperti dalam surah Al-A'raf Allah sebut, dan apakah mereka tidak merenungkan bahawa teman mereka yakni Muhammad bukanlah orang yang gila. Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Wa ma sahibukum. Jadi ayat ini sekaligus menyindir orang musyrik Mekah yang memanggil Nabi Muhammad SAW orang yang gila, orang yang tukang sihir dan sebagainya. Padahal mereka tahu, mereka lah sahib, mereka lah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang paling tahu.
Kita tahu nak, sebelum turunnya wahyu, sebelum Nabi sampaikan agama Islam, Nabi itu dikenal dengan apa? Al-Amin. Di kalangan orang-orang musyrik Mekah dikenal sebagai orang yang terpercaya, yang jujur, saya pernah membulak Nabi. Tapi hanya kerana wahyu, kerana risalah yang Nabi nak sampaikan, maka Nabi digelar sebagai orang gila, digelar sebagai tukang sihir, diletakkan sebagai macam lagi labelan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Allah sebut wa ma sahibukum bimajnun. Dan walaqad, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, yakni Jibril di ufuk yang terang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Mempunyai 600 sayap di tempat tertinggi terbitnya matahari di bahagian timur. Beliau langsung mengetahui bahawa Jibril adalah malaikat yang dekat dan menenangkan, kerana datang dengan membawa wahyu kepada baginda, bukan seperti syaitan yang terkutuk. Jadi Nabi SAW, Allah sebutkan bahawa Nabi SAW sendiri berjumpa dengan Jibril, bahawa wahyu itu betul-betul disampaikan melalui Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dukun-dukun, bomoh-bomoh yang kamu ikuti itu, belum tentu mereka mendapat secara langsung daripada informasi jadi daripada jin-jin tadi. Kadang-kala mereka buat ramalan sekati ramalan yang sembarangan, bukannya betul-betul mereka mendapat daripada jin. Jadi bomoh-bomoh dahulu memang bantuannya adalah jin. Bantuannya, informasinya dapat daripada perkara-perkara gaib tadi adalah daripada bantuan jin. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksudnya tidak 100% apa yang disebutkan oleh bomoh pada dukun-dukun ketika itu adalah kalam daripada kalam jin yang mereka jumpai betul-betul, bukan. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW yang bawa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu betul-betul Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril, betul-betul disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga Nabi SAW ketika malaikat Jibril yang sampaikan satu ayat, dan ketika turun ayat, malaikat Jibril bacakan ayat Quran, Nabi SAW tu dia akan ikut bacaan malaikat Jibril. Belum habis lagi malaikat Jibril habis baca satu ayat, Nabi itu akannya mengulang-ulang bacaan malaikat Jibril, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik lisanaka lita'jal. Janganlah engkau tergesa-gesa lisanmu untuk dapat menghafalnya. Tunggulah sampai Jibril tak selesai baca Quran. Ketika itu Allah sebutkan, Allah dah janji bahawa Al-Quran ini akan lekat pada hati Nabi. Tapi Nabi kerana dia takut tadi, Al-Quran ni tadi takut tertinggal, Nabi belum sempat Jibril habis baca tadi, Nabi dah ulang-ulang. Nak madah bahawa betul-betul wahyu tadi melalui Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan autentik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Nabi Muhammad tadi mengaku-ngaku. Seperti bomoh tadi, seperti tukang dukun tadi yang mengaku-ngaku berjumpa dengan jin, mengaku-ngaku mendapat informasi. Bukan. Wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad bukan orang seperti itu, bukan yang orang yang gila. Bahkan dia betul-betul melihat Jibril, dia betul-betul mendapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidani, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, yang enggan, yang kedekut untuk menerangkan tentang perkara gaib ataupun perkara agama ini, perkara risalah yang disampaikan oleh Jibril tadi. Nabi Muhammad SAW tidaklah bakhil dan tidak kurang dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran
wahyu daripada Allah Subhanahu. Bahkan beliau mengajar kepada makhluk tentang kalamullah dan hukum-hukumnya tanpa mengurangi sedikit pun. Ia terpercaya dan juga amanah, tidak membawa sesuatu pun dari dirinya sendiri, tidak mengganti dan tidak pula mengubah huruf ataupun makna. Jadi amanahnya Nabi SAW setelah disampaikan melalui malaikat Jibril ni, Nabi SAW sampaikan kepada umatnya tadi sebiji, tanpa tambahan, tanpa mengurangi, menyampaikan risalah Islam tadi, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi sampaikan, dapat satu ayat, Nabi sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu tanpa ditinggalkan sedikit pun, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Dan sifat Nabi bukanlah yang orang yang menyimpan wahyu tadi, bukan menyimpankan risalah, tidak pernah merasa kedekut, tidak pernah merasa kikir, enggan menyampaikan risalah. Berbeza pula dengan kain dukun-dukun dan bohong. Kalau orang jumpa dengan dukunnya, ada apa? Ada pengerasnya. Ada pengerasnya, bayar sekian-sekian baru kamu akan dapat. Nak dapat informasi ni, bayar lagi sekian. Nak dapat ramalan lagi, bayar lagi sekian. Semakin besar yang dia ingin tahu, semakin besar bayarannya, semakin besar pengerasnya. Macam-macam syaratnya. Berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tadi tanpa syarat, tanpa dikurangi, tanpa ditambah, dan Nabi menyampaikan semuanya. Oleh itu ketika hajjul wada, khutbah terakhir Nabi setelah Nabi sampaikan wasiatnya, sampaikan khutbahnya, di akhir khutbahnya Nabi sebutkan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah ya Allah. Sebelum itu dia tanya kepada para sahabat yang ada, adakah aku telah sampaikan kepada kalian tentang Islam, tentang risalah ini? Para sahabat sebut, sudah wahai Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Nabi sebut, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah bahawa aku dah sampaikan semuanya ini kepada umatku. Tidak ada satu pun yang aku simpan, tidak ada satu pun yang terkurangi, semuanya telah aku sampaikan kepada umat. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, bukanlah perkataan jauh sekali daripada perkataan syaitan, bukanlah syair dan juga bukanlah sihir. Kemudian Allah kembali kepada kita, membawa kepada kita, fa aina tadhhabun. Setelah tadi ada dua bandingan, malaikat Jibril dan Rasulullah SAW dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang dengan sifat-sifat malaikat Jibrilnya, dengan wahyu yang mulia tadi, dengan Rasulullah SAW yang amanah tadi. Dan juga di sebelah lain bandingannya adalah siapa? Dukun-dukun, bomoh-bomoh yang bawa informasi, membawa ramalan terbintangan, yang membawa informasi daripada syaitan dan jin sebagainya. Yang mana ini yang menjadi pegangan kamu dahulu, dan sekarang setelah datang agama baru, risalah baru, membawa wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW, fa aina tadhhabun, mana yang kamu nak pergi? Kamu nak ikut ajaran Nabi, mengikut wahyu yang benar, ataupun kamu masih nak ikut lagi para bomoh-bomoh, tukang dukun dan sebagainya yang kamu percaya? Fa aina tadhhabun. Setelah digambarkan betapa jauhnya perbandingan dua ini, mana yang kamu nak pergi? Fa aina tadhhabun, mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Setelah digambarkan tentang kemuliaan Al-Quran Al-Karim, kemuliaan yang bawa Al-Quran, kemuliaan orang yang ditujukan Al-Quran kepadanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Setelah dahulu mereka meyakini para bomoh, para kahin, para dukun,
maka mana yang kamu nak pilih? Fa aina tadhhabun? Jadi tuan ini sampai di sini maksudnya kita sampai di sini dulu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi bandingan yang sangat jauh di antara risalah Islam, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pegangan lama masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat musyrikin Mekah, pegangan lama mereka tadi dengan pegangan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat jauh perbezaannya. Sangat jauh tingkat kemuliaannya, sangat jauh tingkat kepercayaannya dan kebenarannya. Sekarang tinggal kamu nak pilih mana satu. Fa aina tadhhabun? Kamu nak kekal dengan ajaran nenek moyangmu yang penuh dengan keraguan tadi, yang penuh dengan penipuan tadi, dengan penuh dengan yang sesuatu yang tidak jelas tadi, ataupun kamu nak ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang benar, Al-Quran yang mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia pula, diberikan kepada Rasul yang mulia pula. Mana yang kamu nak pilih? Fa aina tadhhabun? Jadi itu dia tuan-tuan. Dan juga sebenarnya kalau kita nak tadabbur untuk diri kita, setelah Allah sebutkan ini Al-Quran yang mulia dibawa oleh malaikat yang mulia, fa aina tadhhabun? Apa respon kita? Adakah kita mahu dekat dengan Al-Quran, ataupun kita masih menjauhkan diri kita daripada Al-Quranul Karim, daripada ajaran-ajaran Al-Quranul Karim, setelah kita tahu betapa mulianya, betapa terjaganya Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang sentiasa bersemangat mempelajari Al-Quranul Karim, sentiasa selalu nak membaca Al-Quran, memahami maknanya, mentadabburinya, sentiasa selalu nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya. Kita lihatlah Jibril dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Al-Quranul Karim, kerana dibawa Al-Quranul Karim, kerana dia memutuskan kepada Nabi SAW membawa Al-Quran. Nabi SAW, Nabi yang mulia, mendapat wahyu, mendapat mukjizat Al-Quranul Karim. Tanah Mekah, Madinah menjadi mulia, menjadi tanah suci kerana menjadi tempat diturunkan Al-Quranul Karim. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia kerana malam itu malam diturunkan malaikat. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia kerana pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau kita nak mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain tidak bukan kita kembali kepada Al-Quranul Karim, dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim, maka kemuliaan itu Allah akan berikan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, lima kurang saya ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Kita cukupkan kuliah subuh kita. Jadi insya-Allah kita selepas ni boleh sarapan bersama-sama. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.